Hartanah pertama untuk hari ini adalah satu pangsapuri, iaitu pangsapuri Taman Pau Indah di kawasan Permatang Pau, Pulau Pinang. Satu pangsapuri 3 bilik tidur, keluasan 689 kaki persegi. Pangsapuri ini adalah satu pangsapuri yang melibatkan hak milik kekal. Kawasan yang berdekatan adalah UiTM Permatang Pau dan juga berdekatan dengan Lebuhraya Bahru. Sesiapa yang berminat untuk membeli satu hartanah untuk pelaburan boleh menimbangkan hartanah ini kerana ianya berdekatan dengan Politeknik dan juga UiTM dan juga kawasan bandar seberang jaya, bandar Sunway, berdekatan dengan Pasaraya Sunway Animal, hospital seberang jaya dan sebagainya. Pelaburan adalah peluang pelaburan mungkin akan baik kerana terdapat hospital, kedai-kedai, pusat-pusat membeli belah dan juga pusat pendidikan di mana adanya peluang untuk pelaburan dari segi sewaan. Okay. Harta ini akan dilelong pada harga RM135,000 harga resah dan harga pasaran dianggarkan sebanyak RM170,000, iaitu terdapat penjimatan RM35,000 dan peratus ikuti adalah 20.6%. Untuk penyewaan pula, hartanah kosong boleh mendapat penyewaan setakat RM450 dan hartanah yang dilengkapi perabot boleh dapat penyewaan setakat RM800. Hartanah ini akan dilelong pada 13 Oktober 2020 dan hartanah ini melibatkan hak milik kekal dan hak milik individu, iaitu hak milik serata terlampau dikeluarkan. Hartanah ini akan dilelong pada 13 Oktober di Mahkamah Tinggi. Tetapi ada satu perkara yang harus dilihat. Hartanah ini mempunyai satu period persendirian yang dimasukkan pada 3 hari bulan Februari tahun 2017, iaitu period ini masih berkuat kuasa. Sesiapa yang berminat untuk membeli hartanah ini boleh mendapatkan feasibility report daripada Coaches Community, di mana Coaches Community akan membuat satu carian di pejabat tanah untuk mendapat tahu apakah jenis caveat yang dimasukkan dan apakah alasan-alasan untuk caveat tersebut. Seperti yang kamu semua tahu, caveat adalah satu halangan kepada sebarang transaksi di dalam hartanah tersebut, iaitu sekiranya ada caveat, hartanah itu tidak boleh dipindah milik, tidak boleh digadai dan sebagainya kerana mempunyai satu caveat yang menghalang sebarang transaksi di atas hartanah tersebut. Tujuan kita membuat carian caveat adalah untuk menentukan alasan-alasan caveat, sama ada orang yang memasukkan caveat mempunyai alasan yang munasabah untuk memasukkan caveat, iaitu kepentingan untuk memasukkan caveat, caveatable interest. Adakah orang itu mempunyai caveatable interest? Itu adalah peranan carian caveat yang akan dilakukan oleh Coaches Community, di mana peguam akan meneliti alasan-alasan untuk memasukkan caveat tersebut. Sekiranya alasannya kukuh, dan iaitu orang yang memasukkan caveat itu mempunyai alasan yang kukuh dan iaitu satu caveatable interest, maka proses itu akan tamat pada masa itu, iaitu tidak digalakkan untuk membeli. Tetapi sekiranya orang yang meng-caveat itu tidak mempunyai caveatable interest dan peguam terasa caveat itu boleh dipotong, maka pembida boleh meneruskan dengan pembelian tersebut. Tetapi sebelum hartanah itu dapat dipindah milik kepada pembida, caveat itu harus dipotong. Maka pembida harus mengeluarkan notis kepada orang yang masukkan caveat. Sekiranya orang yang masukkan caveat mengeluarkan caveat mengikut notis, itu sudah bagus. Sekiranya orang yang masukkan caveat tidak mengeluarkan caveat tersebut, maka tindakan undang-undang harus dimulakan terhadap orang yang memasukkan caveat. Jadi ini akan melibatkan kos dan juga masa. Jadi sesiapa pembida yang berminat terhadap pangsapuri Taman Pau Indah ini harus tahu tentang perkara-perkara ini
dan sekiranya masih berminat untuk membeli hartanah ini, sila hubungi Koshis Community untuk mendapat nasihat dan juga bantuan.